hari tu saya cakap pasal ada beberapa pemimpin PAS. Saya panggil mereka tim B lah, tim B Bangkok. Berjumpa dengan kerajaan, orang di dalam kerajaan Madani untuk nak bekerjasama dengan orang dalam kerajaan Madani. Ingat tak? Tuan-tuan mungkin ada ingat apa yang saya cakap ni. Siapa yang ikut live saya, dia selalu dia tahulah siapa yang saya cakap ni. Ini sebelum ini, I think few weeks ago, month ago saya cakap benda ni. Ingat good. Saya cakap, lepas tu ada orang tak percaya. Alah, kau dia, kau sembang lah, kau ni apalah ni, semua tak betul lah. Cacau kata. Baik, saya kata terpulang lah. Kau nak percaya, tak nak percaya, tak apa. Terima kasih Jokri. Kan nak percaya, tak percaya, tak apa. Tak lama lepas tu, keluar satu gambar Nik Abdoh, Nik Omar dan Anwar Ibrahim. Beberapa seminggu kemudian, Nik Abdoh dan Menteri Pendidikan. So apa maksudnya? Tak ada masalah lah, tuan-tuan. Pokok takkan bergoyang kalau angin tak meniup. Tiba-tiba, secara tiba-tiba, Hadi Awang keluar satu kenyataan. Tak ada ribut, tak ada taufan. Tiba-tiba Hadi Awang keluar satu kenyataan. Apa kenyataan dia? Dia kata, beberapa orang hubungi saya, tawar PAS sertai kerajaan. Hadi. Hari ni, semalam punya kenyataan. Beberapa orang hubungi saya, tawar PAS sertai kerajaan. Hadi. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi mengesahkan menerima tawaran supaya parti tersebut menyertai kerajaan. Katanya tawaran berkenaan dibuat oleh beberapa individu wakil kerajaan perpaduan yang ingin bertemu dengannya. Beliau mendakwa tawaran berkenaan muncul kerana PH, khususnya PKR, menjadi kedudukan yang tidak kukuh. Apatah lagi jumlah kerusi Melayu itu tidaklah sebanyak PAS. Ada orang hubungi saya. Beberapa orang ajak berjumpa dengan tawaran-tawaran supaya PAS menyertai kerajaan kerana jumlah PAS yang besar, iaitu 43 kerusi. PKR 30 saja. Dalam keadaan ini 19 kerusi Melayu, DAP 3 orang Melayu, kerajaan didominasikan oleh orang bukan Melayu. Baik, saya komen tentang perkara ini. Saya kata pada Haji Hadi Awang, Haji Hadi Awang, kamu menipu. Yang berjumpa dengan kamu itu bukan orang daripada kerajaan perpaduan. Orang itu adalah orang di luar kerajaan perpaduan, tetapi rapat dengan kerajaan perpaduan. Dan perjumpaan itu ada percakapan mengenai Islamnya kat situ, tetapi yang menawarkan itu bukan orang dalam kerajaan perpaduan. Dan saya tahu siapa orang itu. Sembanglah kau kata. Well, saya kata saya tahulah. Saya tahu pertemuan itu di mana. Saya tahu pertemuan itu dengan siapa. Dan saya boleh katakan orang yang bercakap suruh menyertai kerajaan perpaduan itu bukan orang di dalam kerajaan perpaduan pun, tetapi dia seorang influential, terutama di antara Hadi dengan Anwar Ibrahim. Kan? Terutama dengan Hadi dan Anwar Ibrahim. Jadi siapa dia is? So, yang lain tak tahu. Ni saya baca komen daripada Zahid, daripada Rafizi. Saya baca. Mereka ni tak, to be honest, mereka tak tahu siapa yang dimasukkan oleh Hadi ni. Saya tahu. Tawaran sertai kerajaan, jangan nak perasan, kata Zahid pada Hadi. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi menyangkal dakwaan Abdul Hadi Awang bahawa parti itu ada menerima tawaran untuk bersama-sama dengan kerajaan sekarang. Jangan nak perasanlah kononnya ada orang tawarkan sertai kerajaan perpaduan, katanya pada sidang media. Zahid berkata demikian ketika diminta mengulas bahawa kenyataan yang dibuat oleh Hadi semalam bahawa beberapa kali dihubungi orang tertentu yang menawarkan kerjasama dengan kerajaan perpaduan. Zahid berkata dia tiada pengetahuan dengan perkara itu. Sama juga oleh Rafizi. Rafizi pun bercakap tentang perkara ini. Dia tanya, itu cerita bila? PKR menafikan dakwaan Presiden PAS kononnya parti itu ditawar menyertai kerajaan perpaduan. Rafizi berkata perkara itu tidak dalam dan tidak pernah berbangkit. Saya tak pernah dengar perkara tawaran PAS sertai perpaduan itu. Sebenarnya ada 3 orang yang banyak berunding.
dengan kerajaan Papua, iaitu Anwar Ibrahim, saya dan Saifuddin Nasution. Saya tak tahu dakwaan Hadi itu cerita zaman bila. Namun apa yang boleh saya katakan, sepanjang terbabit dalam pembentukan kerajaan, hingga sekarang saya tidak tahu langsung perkara ini, kecuali ada pihak lain yang buat tawaran. Wallahu alam. Ni saya nak beritahu dengan Rafizi, tak ada orang lain di dalam PKR, Saifuddin ke Anwar Ibrahim ke yang buat tawaran, tak ada. Yang Hadi sebut tadi tu, yang dia kata orang dalam PKR tu sendiri, bukan orang dalam PKR. Tolonglah, jangan menipu. Ya, perjumpaan itu ada, ya, perbincangan itu ada, tetapi orang itu bukan orang PKR. Jadi you know, I know. Saya tak nak cerita lah, biar you yang cerita. You dedahkanlah siapa yang jumpa. Kan saya ceritakan, orang kata saya menipu, kamu dedahkan. Tapi saya boleh kata orang itu bukan orang PKR. Dan apa yang, that's why Zahid tak tahu, and that's why Rafizi kata dia tak tahu. Betul lah tu, dia orang tak tahu. Kalau dia orang tak tahu, macam mana kau tahu? Jangan tanya macam mana saya tahu lah. Saya tahulah. Jangan tanya macam mana saya tahu. Well, kenapa tiba-tiba dia cakap berkenaan dengan orang PKR? Sebab berita yang saya bawa, rundingan di antara orang PAS dengan orang kerajaan Madani. Di dalam kerajaan Madani itu, dalam kerajaan bukan PKR, bukan PH, UMNO, tetapi bukan Zahid. Broker mereka, perbincangan itu sudah ada. Dan hari ini saya dedahkan, ada perbincangan untuk dana bagi memastikan Haji Hadi dikalahkan. Jadi sebelum perbincangan itu tak direvealkan, saya seorang yang cakap benda tu, dan orang tak percaya. Alah, Iswardi sembang lah, dia main tembak je tu, dia kata. Orang tak percaya. Tetapi bila saya cakap benda tu, Hadi dah tahu dia akan terciduk kalau dia tak ambil tindakan segera. Sebab saya dah dedahkan peristiwa tersebut. So apa dia kena buat? Dia kena declare awal. Dia kena beritahu awal bahawa ada perjumpaan. Sekarang dia declare. Dan perjumpaan itu, tuan-tuan, bukan baru-baru ni. Perjumpaan itu dalam beberapa bulan yang lepas, sebelum saya dedahkan peristiwa orang nak jumpa dengan kerajaan secara tertutup tu. Sebelum saya dedahkan itu, perjumpaan itu sudah berlaku. So Hadi akhirnya dia buka cerita. Dia kata ada perbincangan dan sebagainya, dan dia bersetuju kalau melipati syarat-syarat tertentu. Now, apa syarat-syarat kemungkinan yang nak dibawa kat sini? Syarat yang pertama, ini bukan saya kata ada, bukan saya kata tak ada. Macam tu je. Antaranya, Hadi Awang menjadi timbalan Perdana Menteri. Saya tak kata ada, saya tak kata tak ada. Saya cakap je lah, saya throw in the air je. Hadi Awang jadi timbalan Perdana Menteri. Yang tu betul ke tak betul? Tak, saya throw in the air je. Faham tak faham tu pulang lah. Perbincangannya Hadi Awang menjadi timbalan Perdana Menteri. PAS memegang jawatan-jawatan menteri-menteri kanan. Itu antara perbincangan dia. Tetapi isu dia apa, tuan-tuan? Bersatu macam mana? Kenapa tiba-tiba Hadi Awang sekarang ini tiba-tiba out of nowhere keluar cerita ni? Satu, pendedahan saya tempoh hari. Rupanya ada orang, iaitu saya, ceritakan ada perjumpaan yang sebenarnya Hadi tahu. Hadi tahu tentang perkara tersebut. So dia kena ambil action, dia kena dedahkan yang kononnya dia di-offer juga. Yang kedua, Bersatu sudah tipu Hadi Awang. Bersatu sudah tipu PAS. Dia tipu macam mana, tuan-tuan? Kita tak tahu sebenarnya tangkapan yang dibuat kepada Datuk Roy itu membawa satu implikasi yang besar kepada hubungan PAS dan juga Bersatu. Saya hari tu saya cakap pasal ada beberapa pemimpin PAS. Saya panggil mereka Tim B lah, Tim B Bangkok, berjumpa dengan kerajaan, orang di dalam kerajaan Madani untuk nak bekerjasama dengan orang dalam kerajaan Madani. Ingat tak? Tuan-tuan mungkin ada ingat apa yang saya cakap ni.